سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين. أما بعد، Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah, syukur pada Allah. Hari ini adalah hari Selasa bersamaan 1 Ogos 2023. Pengajian kita pukul 3 petang. Sambungan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Zanita. Alhamdulillah. Jadi kita sambung lagi, masih bicara pasal perkahwinan Rasulullah sikit ya, bersama dengan Siti Aisyah. Sebelum ni tajuk poin nombor 2 tu kita dah belajar mengenai perkahwinan baginda dengan Sayyidah Saudah, isteri kedua baginda. Hari ni ringkas saja sikit cerita pasal Siti Aisyah, kemudian cerita pasal kewafatan pak saudara Nabi SAW. Poin nombor 3. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Wa ba'da syahrin, dan selepas sebulan. Okey ibu-ibu ayah, selepas sebulan daripada apa ni? Agak-agak. Dan selepas sebulan daripada apa ni? Selepas sebulan daripada perkahwinan baginda Nabi SAW dengan Sayyidah ataupun Siti Saudah, isteri kedua baginda, maka setelah sebulan baginda pun berkahwin pula. Aqada ala Aisyah, baginda akad nikah dengan Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq. Baginda bernikah dengan Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq setelah sebulan daripada perkahwinan baginda dengan Siti Saudah. Okey. Kita buka sekejap ya. Okay. Oh sorry. Ya, silap. Okay. Ya. Waalaikumsalam Kak Lisa. Alhamdulillah. Okey. Fisabi'ati min umriha, maknanya Siti Aisyah ketika itu umur beliau adalah 7 tahun. Umur beliau adalah 7 tahun. Masih lagi kanak-kanak. Cuma ibu ayah, adakah baginda bersama dengan Aisyah? Tidak. Okey, tidak bersama dengan Aisyah. Kahwin nikah tu ya, akad nikah tu, tetapi Aisyah masih lagi tinggal dengan Abu Bakar, tidak tinggal dengan Rasulullah SAW. Walam yatazawwaj bikran, dan baginda tidak berkahwin bikran, dengan bikran ni anak dara. Baginda tidak berkahwin dengan mana-mana anak dara ghairaha, selain daripada beliau, selain daripada Aisyah radhiyallahu anha. Wa dakhala biha, baginda hanya bersama, dakhala biha ni maksudnya memasukkan. Tapi bahasa adabnya baginda bersama dengan Siti Aisyah fil Madinah, dah hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah barulah baginda bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi boyah yang dirahmati Allah Taala, adakah baginda kahwin dengan Siti Aisyah itu kerana nafsu? Tidak. Tentu ada hikmah-hikmah yang tertentu, dan orang Arab ketika itu pun umur dah belas tahun, kan, umur dah belas tahun, masa tu dah kira macam dah besar lah. Tapi kalau umur 7 tahun tu kecil lagi. Bila pindah ke Madinah, umur Siti Aisyah mungkin dah belas tahun. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita teruskan. Cerita pasal kewafatan pak saudara baginda sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya tak detail sangat, tak panjang lebar mengenai perkahwinan dengan Siti Aisyah dengan Siti Saudah? Kerana dalam kitab-kitab tarikh, dalam kitab-kitab sejarah sendiri pun kadang-kadang tak dibahaskan sangat. Bukan satu benda yang penting untuk kita bahaskan. Tapi macam wafatu ammihi, kewafatan
ammihi, pak saudara baginda, iaitu Abu Talib. Ini topik yang sangat penting. Kerana apa ibu yang sangat penting? Kerana orang-orang kafir Quraisy sebelum wafatnya Abu Talib, mereka tak berani nak apa-apakan Nabi melainkan dengan lidah saja. Masa Abu Talib masih ada dekat dunia, masih hidup, mereka tak berani nak apa-apakan fizikal Nabi. Tapi lepas Abu Talib meninggal dunia, maka mereka dah berani mengapa-apakan Nabi SAW, baik secara lidah, lisan, cakap dengan suara tak jelas. Ibu ayah dengar suara saya jelas tak semua? Jelas tak? Yang lain dengar jelas tak? Jelas Ustaz. Okey, cuba Kak Lisa keluar masuk balik. Cuba Kak Lisa keluar masuk balik. Sesiapa yang tak jelas, cuba try keluar masuk balik, insyaAllah. Mungkin lain sana tak kuat ya. Okey, wa ba'da wafati Sayyidati Khadijah. Ba'da selepas wafatnya As-Sayyidah Khadijah, Siti Khadijah. Okey, binahwi syahrin, dalam tempoh sebulan. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, Siti Khadijah meninggal ketika tahun berapa kenabian? Ibu ayah? Ulang balik, Siti Khadijah wafat ketika tahun ke berapa kenabian? Tahun ke? Ingat tak? Tahun ke 10. Jelas cakap ya, Masya Allah. Tahun ke 10 kenabian, Siti Khadijah meninggal. Ketika itu umur Nabi 50 dan umur Siti Khadijah 65. Nabi berasa sangat sedih selepas kematian Siti Khadijah radhiyallahu anha, bukan kerana Siti Khadijah isteri baginda sahaja, tetapi kerana Siti Khadijah lah yang menolong, memberi semangat pada baginda, sentiasa bersama baginda sejak dari hari pertama baginda dibangkitkan sebagai Rasul. Kira menteri, boleh kata menteri paling rapat dengan baginda. Orang paling rapat dengan baginda bukan saja sebagai isteri tetapi sebagai pembantu baginda. Sanggup korbankan apa saja. Bahkan ibu ayah Siti Khadijah asalnya satu orang perempuan yang sangat kaya. Bahkan dikumpulkan kekayaan seluruh orang Mekah pun belum sama kekayaan Siti Khadijah. Sangat-sangat kaya. Dia korbankan semua hartanya untuk bela agama Allah Ta'ala, untuk bela Islam, untuk bersama Nabi SAW. Maka selepas wafatnya Siti Khadijah, binahwi syahrin, sebulan Nabi dah sedih, tufiya ammuhu Abu Talib. Tufiya, telah wafat ammuhu, pak saudara baginda, iaitu Abu Talib. Abu Talib pula meninggal dunia. Jadi ibu ayah, macam bertimpa-timpa ujian yang datang pada Nabi SAW. Sedih sangat, isteri baginda yang tersayang meninggal dunia. Tak lama lepas itu sebulan, meninggal pula pak saudara baginda SAW, Abu Talib. Fahazina alaihi Rasul SAW. Fahazina, maka menjadi sedihlah. Alaihi, ke atas kematian, kewafatan Abu Talib. Siapa yang sedih? Rasulullah SAW sedih sangat. Wasamma zalikal ama amal huzni. Dan baginda telah menamakan zalikal ama, tahun itu, sebagai tahun kesedihan. Jadi am tu tahun, amal huzni tahun kesedihan. Ibu ayah, Nabi sedih kerana Siti Khadijah isteri Nabi, kerana Abu Talib itu pak saudara Nabi ke? Adakah Nabi sedih kerana Siti Khadijah adalah isteri Nabi dan Abu Talib adalah pak saudara Nabi, pasal tu ke? Tidak. Baginda sedih bukan pasal tu. Baginda sedih kerana mereka berdua lah yang paling banyak menolong baginda. Jadi mereka sedih kerana lepas ni tak ada yang tolong baginda seperti yang mereka tolong baginda. Mereka bersama dengan baginda, jiwa, raga dan sebagainya, ibu ayah. Maka baginda sedih sangat. Dah lah orang-orang Arab Quraisy, mereka masa Siti Khadijah ada, masa Abu Talib ada pun, mereka dah sakiti Nabi dan para sahabat. Macam-macam mereka buat. Ini lagilah peluang besar pada mereka untuk sakiti Nabi dan umat Islam. Kenapa dipanggil tahun kesedihan? Li'annahu faqada fihi zawjahu wa ammahu. Kerana baginda
pada tahun itu orang Islam Ibu Baharia tak apa, telah kehilangan isteri baginda dan juga pak saudara baginda. Jelas ibu ayah ya. Jadi sangat-sangat sedih pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sakiti Nabi macam mana? Contohnya ibu ayah ya. Sebelum wafatnya Abu Talib, mereka sakiti Nabi dengan lisan saja, dengan lidah. Lepas Abu Talib meninggal, pernah satu ketika ibu ayah datang satu orang Quraisy, dia ni macam tak siuman ke apa ke, macam tak betul lah otak dia. Nabi tengah sujud, dia tabur pasir atas kepala Nabi SAW. Tak pernah buat macam tu. Mereka berani tabur pasir atas kepala Nabi SAW. Dulu yang kasari Nabi Abu Jahal. Abu Jahal ni pak saudara Nabi. Ya, Abu Jahal ni orang besar Quraisy. Dia rasa dia hebat lah. Kena penampar sekali dengan Hamzah. Terus dia tak buat lagi. Kali ni lepas meninggal Abu Talib, satu orang Quraisy dah berani buat macam-macam. Dia ambil pasir, letak atas kepala Nabi. Bila Nabi balik rumah, jubah Nabi yang asalnya tadi bersih kan, putih bersih. Nabi ni satu orang yang ibu ayah, satu orang yang jaga kebersihan. Kalau baju Nabi keluar putih sangat, Masya Allah. Tapi bila Nabi balik SAW, balik ke rumah dalam keadaan jubah Nabi dah kotor. Rambut Nabi penuh dengan pasir. Anak Nabi SAW tengok Nabi, menangis anak Nabi kan. Menangis anak Nabi, mengenangkan ujian yang Allah bagi pada Rasulullah SAW. Alhamdulillah ibu ayah ya. Syukur tak kita sekarang ni, kita tak pernah tengok Nabi tapi sayang tak kat Nabi semua. Ibu ayah, kita semua sayang tak kat Nabi. Kita semua suka tak salawat atas Nabi. Kita semua nak tak ziarah Nabi. Kita nak sangat ziarah Nabi. Kita nak bersama dengan Nabi, nak dibagikan bersama Nabi. Kita tak pernah ada peluang tengok Nabi pun. Tapi mereka ni, Nabi depan mata mereka, tiba-tiba mereka lepas kematian Abu Talib, mereka sewenang-wenangnya buat macam-macam pada Nabi SAW. Kan? Ibu-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana ammuhu ya'taqidu sidqa ma ja'a bihi rasul. Wa kana ammuhu, dalam kitab ni beritahu, wa kana ammuhu, dan adalah pak saudara baginda, ya'taqidu, beriktikad. Dalam kitab ni beritahu, bahkan saya baca juga dalam kitab Sirah Ibn Hisham, beritahu pak saudara baginda ni, Abu Talib ni, sebenarnya dia beriktikad yang Nabi bawa tu betul. Sidqa ma ja'a bihi rasul. Benarnya apa yang Rasulullah bawa. Abu Talib tahu yang baginda bawa ni memang benar. Memang benar-benar daripada Allah Ta'ala. Baginda memang Rasul. Baginda memang Rasul. Baginda memang utusan Allah Ta'ala kepada umat ini. Baginda sememangnya di pihak yang benar. Illa annahu, kecuali, melainkan, annahu, bahawasanya Abu Talib lam yantiq bisyahadati, tidak melafazkan syahadah, ila akhiri lahzati min hayatihi, hingga ke akhir saat akhir daripada kehidupan beliau. Maksudnya Nabi rayu Abu Talib. Sebelum tu Nabi dah kata dah pada orang-orang kafir Quraisy, para pemuka Quraisy yang datang jumpa Nabi, datang jumpa Abu Talib. Masa tu Abu Talib dah nak meninggal dah. Dia datang jumpa Abu Talib. Dia kata, wahai Abu Talib, serahkanlah anak saudara kau tu dekat kita orang. Serahkan pada kami. Kan kau pun dah nak mati dah. Serahkan je lah pada kami. Abu Talib dia tak nak serahkan Nabi SAW kepada para Quraisy. Okay. Lepas tu ibu ayah yang dirahmati Allah, Nabi cadangkan kepada mereka. Tak. Boleh nampak tak apa ni? Jelas tak suara saya tadi macam terputus? Jelas tak sekarang? Jelas Ustaz. Tadi terputus kejap. Jelas ya? Jadi ibu ayah Nabi SAW
offer pada mereka, ucap satu kalimah, mereka akan dapat macam-macam kat dunia ni. Tetapi mereka kata apa? Bukan satu kalimah, 10 pun boleh wahai Muhammad, 10 pun boleh. Apa yang kau nak tawarkan pada kami ni? Nabi tawarkan ucap la ilaha illallah juga, tak ada benda lain. Maka mereka pun cakap hina Nabi dan macam-macam lah. Dan Nabi SAW bagi tahu pula bila jumpa dengan Abu Talib, masa dia nak meninggal tu, Abu Talib bagi tahu, wahai Muhammad, apa yang kau sampaikan pada mereka ni ringan je sebenarnya, tapi kenapa mereka tak nak terima. Bila Abu Talib cakap macam tu, Nabi rasa macam mana ibu? Nabi rasa macam ada harapan. Oh, mungkin pak saudara aku ni akan ucap ni. Cuma bila ditawarkan pada Abu Talib untuk ucap la ilaha illallah, Abu Talib pula dia tak lafazkan. Dia tak cakap kerana dia kata, bukan apa wahai Muhammad, aku tak nak kalau aku nanti aku ucapkan kalimah itu, kaumku akan cakap aku terima agama ini kerana inilah, kerana kesian dekat engkau ke macam-macam lah, bukan kerana Allah Ta'ala. Maka dia pun tak ucapkan la ilaha illallah. Cuma ibu ayah, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas bin Abdul Muttalib adik-beradik dengan dengan Abu Talib. Okey. Dia kata masa Abu Talib nak meninggal tu, dia dekatkan telinga dia dengar Abu Talib ucap kalimah yang Nabi ajar. Tetapi Nabi kata aku tak dengar. Nabi kata aku tak dengar apa yang diucapkan. Okey, tapi Abbas kata aku dengar. Wallahu a'lam bisawab, kita serah pada Allah Taala. Cuma ibu ayah, adabnya ibu ayah, kita janganlah galak duk kata Abu Talib dalam neraka. Wallahu a'lam, itu serah pada Allah Taala. Serah pada Allah Taala. Kalau dalam neraka, mungkin jadi pengajaran pada kita. Kalau Allah Taala nak ampunkan, itu pulang pada Allah Taala ibu ayah ya. Okey. Jadi illa anahu lam yantiq bi syahadati ila akhir lahzati min hayatihi. Kenapa ejek? Lepas dia mati dia diejek. Kenapa? Kerana masuk Islam kerana tunduk pada Muhammad, tunduk pada ajaran Muhammad dan sebagainya. Sekejap ibu ayah ya, kita sikit lagi. Okey. Poin nombor 4. Wa fihi unzila, dan mengenai kematian Abu Talib inilah unzila diturunkan firman Allah Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la tahdi, tidak dapat memberi petunjuk, man ahbabta, kepada siapa-siapa yang kau suka, yang kau sayang, yang kau cinta. Kerana hidayah daripada Allah Ta'ala. Walakinnallah, tetapi Allah Ta'ala yahdi, memberi hidayah, memberi petunjuk, man yasha, kepada sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi ibu ayah, ayat ini dikatakan khusus turun pada Abu Talib Abu Talib, pak saudara Nabi SAW. Tapi apa kata pengarang kitab? Fanas'alullaha ay khaffifa anhu, maka kita minta pada Allah supaya meringankan seksa Abu Talib. Ma'abaqiyati aqaribihi SAW. Mudah-mudahan seksaan yang diterima oleh Abu Talib diringankan oleh Allah Ta'ala. Kalau katakan beliau itu adalah ahli neraka, ya, tetapi kita doakan kebaikan untuk pak saudara Nabi yang banyak berjuang, korbankan segalanya untuk Nabi. Okey, dia i'tiqad agama ni benar, tetapi dia tak masuk Islam kerana sebab-sebab tadilah. Macam mana pun syarat nak bahagia ibu ya, syarat nak bahagia di akhirat mesti mati dalam keadaan Islam. Syarat bahagia mesti mati dalam keadaan mengucap syahadah. Maksudnya kat dunia dulu dia Islam. Sebelum dia mati, dia dah ucap kalimah syahadah. Okey. Ma'a baqiyati aqaribihi, bersama baki kaum kerabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kaum kerabat baginda ada lagi yang mati dalam keadaan tidak beriman pada Allah. Kita doakan semua mereka
mendapat keringanan daripada azab Allah Ta'ala. InsyaAllah Ibu Ayah ya. Jadi pada hari ini kita belajar mengenai ringkas di awal tadi perkahwinan Nabi SAW dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, dan selepas itu kita belajar mengenai kewafatan empat saudara Nabi SAW. Jadi kalau kita tengok tajuk selepasnya nanti, tajuk yang ke-33 Ibu Ayah, tajuknya adalah Idza'u Quraisyin. Idza'u Quraisyin lir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang Quraisy menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita akan belajar pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Ibu Ayah jelas semua? Okey, adakah selepas daripada dengan kuliah ni makin bertambah sayang dan cinta Ibu Ayah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akan timbul rasa kesian dengan Nabi, kesian, Nabi sedih, Nabi timbul rasa sayang dekat Nabi, timbul rasa macam-macam perasaan datang pada Nabi SAW Ibu Ayah. Pasal tu penting saya dan Ibu Ayah kita belajar sirah Nabi, bukan pelajaran budak-budak, tetapi pelajaran ini untuk penting untuk rohani kita. Tambah sayang dan rindu. Jadi Ibu Ayah, kalau kita tambah sayang dan rindu pada Nabi SAW, perbanyakkan selawat atas Nabi SAW. Kita ni dah banyak dosa. Hari-hari kita buat dosa pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan selawat ini kita diampunkan oleh Allah Ta'ala dan dibangkitkan bersama Nabi SAW. Sedih ibu kan? Masya Allah, tabarakallah. Setelah itu saja Ibu Ayah. Terima kasih semua sudah dilampahkan masa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana